Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Kifli Production. Video kali ini ingin saya membincangkan berkenaan dengan sistem metodologi pengembangan Jabatan Pertanian. Sebelum tu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penonton-penonton yang view, yang subscribe, yang like, yang komen video-video saya, yang baru menonton channel saya. Saya mohon untuk tuan-tuan subscribe. Apa-apa berkenaan dengan pertanian akan saya rakamkan dan kita akan bincangkan dalam bentuk video. Sebelum tu saya akan buat pengenalan apa itu kaedah-kaedah pengembangan dalam Jabatan Pertanian. Perkhidmatan pengembangan ni merupakan core business dalam Jabatan Pertanian. Bermaksud merupakan satu kaedah yang paling penting dalam Jabatan Pertanian, di mana yang sedia maklum Jabatan Pertanian telah hampir 115 tahun dalam negara kita Malaysia. Jadi banyak sistem ini telah digunakan. Jadi kita nak tahu apa itu sistem yang Jabatan Pertanian lakukan, iaitu apakah sistem metodologi pengembangan yang dilakukan oleh Jabatan Pertanian. Kita tengok pegawai-pegawai pertanian, penolong pegawai pertanian, ejen pengembangan pergi ke kawasan. Rupanya itulah sistem yang diguna pakai oleh Jabatan Pertanian untuk menyampaikan berkenaan dengan nasihat dengan teknologi Jabatan Pertanian telah lakukan. Jadi kita tahulah itulah kaedah-kaedah dia. Tapi sebelum tu saya akan memberikan sedikit pengenalan, iaitu perkhidmatan pengembangan ini merupakan core business. Perkara paling penting Jabatan Pertanian ditubuhkan untuk menyalurkan maklumat dan teknologi kepada petani dan usahawan. Tidak dinafikanlah terdapat usahawan-usahawan yang dari kecil sekarang dah dibesarkan ladang dia yang menanam sayur dari 1 ekar, dia menambahkan lagi kawasan penanaman dia, dan dia tidak terkecuali penduduk-penduduk di bandar. Sebab Jabatan Pertanian mewujudkan satu program yang dinamakan Program Pertanian Bandar, yang mana program ini dilaksanakan bagi penduduk-penduduk yang berada di bandar. Sebagai contoh, sistem hidroponik yang boleh tanam di hadapan rumah ataupun kereta motor untuk penanaman sayuran daun. Justru itu kerja-kerja pengembangan ni akan dilakukan oleh pegawai-pegawai kawasan, atau kita panggil ejen pengembangan tanaman, APT, dan juga terdapat ejen pengembangan industri asas tani yang merupakan ejen untuk menyalurkan maklumat berkenaan dengan industri hiliran. Sebagai contoh, buat perusahaan keripik pisang, perusahaan roti, kek dan macam-macam lagi lah. Mereka ini ditugaskan untuk melakukan kerja-kerja pengembangan bagi menyalurkan maklumat, info jabatan dan program-program Jabatan Pertanian yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian Malaysia ataupun di peringkat negeri. Okey, itu sedikit sebanyak penjelasan pengenalan saya berkenaan dengan perkhidmatan pengembangan. Apa itu pengembangan? Okey, kita kena tahu asas pengembangan adalah untuk menolong petani atau pelanggan untuk menolong diri mereka sendiri melalui proses pendidikan. Pendidikan ni secara tak formal. Maksudnya biasanya ejen pengembangan ini akan pergi ke kawasan, terus direct dengan petani atau pengusaha peladang tersebut ataupun pengusaha usahawan industri asas tani untuk menyampaikan maklumat ataupun info-info tentang Jabatan Pertanian berkenaan dengan teknologi terkini atau yang sebelum ni kepada pengusaha tersebut. Itu pendidikan tak formal yang dilakukan oleh ejen-ejen pengembangan di Pejabat Pertanian Daerah. Okey, pengembangan didefinisikan sebagai satu proses pendidikan yang tak formal yang dijalankan secara bersistem untuk memberi khidmat dan menggalakkan penerimaan sesuatu teknik, teknologi dan maklumat. Baiklah, seterusnya kita akan terus direct apa yang kita nak bincangkan berkenaan dengan metodologi pengembangan ataupun kaedah pengembangan. Dia ada pelbagai kaedah-kaedah yang digunakan oleh ejen pengembangan di Jabatan Pertanian untuk proses kaedah penyampaian maklumat. Yang pertama, kita ada lawatan khidmat nasihat, yang bermaksud lawatan oleh ejen pengembangan ini di kebun atau di pengusahaan usahawan ataupun di ladang secara berjadual dan terancang. Maknanya ada sistem perancangan, pelaksanaan dan pemantauan itu sendirilah. Jadi kebiasaannya mereka akan memberi nasihat berkenaan dengan tanaman. Sebagai contoh, jika tanaman ini mempunyai gejala penyakit atau perosak, mereka memberi khidmat nasihat direct dengan usahawan tersebut, membincangkan secara terperinci berkenaan dengan apa yang sepatutnya dilakukan oleh pekebun itu sendiri. Yang kedua, berkenaan dengan khidmat perundingan. Biasanya khidmat perundingan ni berkenaan dengan dalam pemasaran produk-produk
pertanian. Biasanya program ini dilakukan di pejabat-pejabat pertanian daerah berkenaan dengan bagaimana kita nak pasarkan atau mempromosikan hasil. Jadi Jabatan Pertanian sebagai platform untuk membantu mereka dalam pasarkan dia punya hasil. Yang ketiga berkenaan dengan forum perbincangan. Forum perbincangan ni terbagi kepada dua lah, satu yang formal dan satu yang tak formal lah. Biasa yang tak formal ni kita direct perbincangan di lapangan lah, bermaksud di kebun atau di ladang ataupun di bengkel usahawan industri asas tani. Kalau macam forum perbincangan berbentuk formal, kita akan membuat seminar, kursus atau kita buat dialog bersama dengan petani dan juga pegawai pertanian daerah lah. Biasanya mereka akan membincangkan tentang masalah kelompok. Jadi di dalam forum perbincangan ini kita akan mewawarkan berkenaan dengan teknologi, maklumat-maklumat terkini jabatan dan bermacam-macam lagi lah. Seterusnya yang keempat berkenaan dengan hari ladang. Bermaksud hari ladang ini merupakan satu kaedah metodologi pengembangan untuk kita menghebahkan program-program Jabatan Pertanian dan juga terdapatnya aktiviti-aktiviti dalam program hari ladang lah. Sebagai contoh, mengenal pasti tentang perosak dan penyakit yang biasa dikendalikan oleh bahagian-bahagian teknikal dalam Jabatan Pertanian. Biasa kita akan ada buat demonstrasi. Biasanya hari ladang ni dikendalikan oleh pejabat-pejabat pertanian daerah. Okey, yang kelima berkenaan dengan klinik pengembangan ataupun kita panggil klinik pengembangan Dr. Pokok. Di sini kita akan membuat satu one stop center di pejabat pertanian daerah ataupun di jabatan-jabatan pertanian di peringkat negeri. Mereka akan membincangkan atau bertanya berkenaan dengan apa masalah tanaman yang mereka hadapi. Saya nampak sangat bagus di mana kita dapat berkongsi pandangan atau idea bagaimana untuk menyelesaikan masalah tanaman. Wujudnya klinik pengembangan ini dapat membantulah golongan-golongan usahawan ada interaksi dengan pegawai dan juga petani, pekebun atau usahawan, mana ada interaksi dua hala. Yang keenam berkenaan dengan petak demonstrasi, petak promosi. Ada demonstrasi sebagai contoh, petak promosi berkenaan dengan fertigasi sebagai contoh, akan membuat satu petak mempromosikan teknologi terbaru ini, teknologi fertigasi ini kepada ejen-ejen pengembangan dan juga kepada pekebun atau petani yang mana mereka nak lihat berkenaan dengan teknologi ini, bagaimana nak operate di sistem ini. Kita ada petak demonstrasi yang mana biasanya dibuat di pusat-pusat pertanian, pejabat-pejabat pertanian daerah. Mereka akan membuat satu petak demonstrasi sebagai contoh, petak untuk ternakan kelulut, petak demonstrasi khas untuk di mana jika terdapat usahawan kelulut ataupun pelanggan yang berdatang pada hari tersebut untuk tahu berkenaan dengan kelulut. Jadi kita boleh tunjukkan kepada pelanggan ini berkenaan dengan teknologi kelulut. Seterusnya kita ada latihan petani. Biasanya latihan petani ini perlu rancang lebih dahulu dan latihan ini akan melibatkan aktiviti lawatan. Seterusnya kita ada sekolah ladang petani, iaitu Farmer Field School, FFS. Biasanya sekolah ladang petani ni kita akan adakan satu teknik pembelajaran yang formal. Kita ada kelas, kita ada teori, kita ada hands on. Biasanya aspek-aspek yang kita akan sentuhkan berkenaan dengan amalan pertanian baik lah, my organik. Jadi FFS ini dapat kita lakukan dalam kita mendisiplinkan bakal-bakal usahawan atau petani dalam berbagai bidang dan cara diorang untuk dalam bidang pertanian lah. Sebagai satu contoh yang sangat baik meningkatkan pengukuhan diri dalam berbentuk kemahiran untuk membuat sesuatu tindakan atau keputusan. Terus kita ada lawatan nasihat pakar lah, iaitu lawatan teknikal. Biasanya lawatan teknikal ni akan dilakukan oleh bahagian-bahagian teknikal atau ejen-ejen pengembangan. Mereka akan membincangkan berkenaan dengan kaedah-kaedah yang lebih baik dan juga membincangkan berkenaan apa masalah petani, pekebun atau perusahaan ini tersebut. Baiklah, itu sahajalah sedikit sebanyak perkongsian saya berkenaan dengan metodologi pengembangan Jabatan Pertanian. Diharap perkongsian saya ini dapat membantu anda untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Jabatan Pertanian. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain hari. Stay at home, duduk di rumah. Musim wabak coronavirus ni, COVID-19. Diharap tuan-tuan menjaga kesihatan diri dan kesihatan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.